Assalamualaikum, saya Riel. Selamat kembali ke channel Michael Jenny. Okay, macam biasa bagi korang yang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay, dalam video kali ni saya nak share sikit tips dan juga cara lah, dan saya nak tunjuk cara macam mana biasanya saya akan simpan barang-barang bahan-bahan untuk kita masak, bahan-bahan mentah, ais, semua benda-benda yang kita perlukan. Okay, bahan-bahan yang kita akan letak dalam cooler bag ataupun cooler box. Okay, sekarang kita orang gunakan ni lah, kita orang gunakan cooler bag daripada Decathlon, brand Quechua. So sebelum ni saya pernah buat review mengenai cooler bag ni, so korang boleh tengok link kat atas lah. Okay, so hari ni saya akan tunjukkanlah cara macam ni yang biasanya kita orang buat, yang biasanya yang kita orang, cara kita orang lah, cara kita orang simpan barang-barang, bahan makanan, bahan-bahan yang perlu disejukkan ke dalam cooler bag ni supaya dia dapat pertahanan lebih lama dan mudahkanlah untuk kita ambil dan kita uruskan. Okey, untuk nak mengekalkan bahan-bahan makanan tadi sejuk, so yang penting, yang paling utama sebenarnya kita perlukan ni lah, kita perlukan ice pack. So ni ice pack ni korang boleh dapatkan kat Daiso lah. Okey, so ice pack ni dia ada gel kat dalam dia, so korang boleh bekukan. Lepas tu korang boleh letak ais, macam ni saya gunakan botol, ataupun korang pun boleh gunakan ice cube yang boleh beli kat kedai tu. So macam sekarang saya gunakan botol, lebih mudah sebab kita boleh gunakan botol yang dah ada, lepas tu kita letak air masak dalam ni dan kita bekukan. So yang ni kena ada beberapa lah. So macam sekarang saya ada dalam 6 botol, memang saya dah bekukan siap-siap. Okay, lepas tu kita masukkan ke dalam lah, kita masukkan dulu. So ni dalam cooler bag lah, dia macam ni, dia ada satu padding ni. So padding ni kita keluarkan dulu. Macam ice pack ni saya akan letak kat bahagian atas. Tujuannya bahagian atas ni sebagai macam chiller lah. Bahagian atas biasanya saya akan letak bahan-bahan yang tak beku tapi kita nak dia kekal sejuk. So kita akan letak bahagian atas. So bahagian bawah biasanya saya akan letak ais lah. Saya akan letak ais yang dalam botol ni, ataupun letak, kalau saya tak sempat buat ni, saya akan gunakan ais yang kita beli kat kedai tu. Kalau ais yang tu biasanya saya tak buka plastik dia, saya terus letak kat bahagian bawah. Sebab apa? Sebab ais tu selain daripada dia nak kita beku, kita nak sejukkan makanan, ais tu pun kita nak gunakan untuk minum. So bila kita tak buka, so ada ais yang dalam plastik tu dia masih lagi bersih lah, dia tak bercampur dengan makanan-makanan lain. So ais tadi kita dah simpan, so kita dah susun elok-elok macam ni lah. So lagi satu kelebihan kalau guna botol macam ni, bila kita dah camping, especially bila kat campsite, bila ais ni dah cair, air dia kita boleh minum lah. Kalau kita nak gunakan ais pun boleh, kita just pecahkan, kita akan pecahkan lah, kita akan potong botol ni dan kita keluarkan ais dia, boleh letak dalam kita punya jug air lah. Ok, bila ais tu tadi kita dah letak kat bawah, lepas tu kita boleh masukkan makanan yang frozen lah, makanan yang kita dah bekukan, kita letak selepas daripada ais tu. So contohnya macam ni, kambing perap, dia shepherd ni. So benda ni dia dah frozen, dah beku. Memandangkan yang ni saya nak guna malam kedua nanti, so saya letak dia kat bahagian bawah. So yang penting korang arrange ikut korang punya menu. Kalau benda tu last kali kita nak guna, kita letak bahagian bawah lah. So dia senang lah kita nak ambil. So mana yang hari yang pertama tu kita letak bahagian atas. So yang ni kita akan susun elok-elok lah. Kita susun elok-elok, kita baringkan macam ni supaya dia susunan dia rapat dan dia jimatkan ruang. Okey, seterusnya kita boleh masukkan apa sajalah yang makanan beku lain. Contohnya ni lauk yang kita orang dah bawa siap-siap di rumah dan kita dah frozenkan lah. So kita letak dalam bekas macam ni. So kita boleh susun elok-elok. Okey, so yang makanan tadi kita dah susun, so kita boleh masukkan bahan-bahan lain lah. Contoh macam ni, kuih tiaw, ada sausage, boleh letak kat atas, susun elok lah. Ada isi ayam. So kalau korang nak bawa macam isi ayam macam ni, better korang dah potong siap-siap,
dalam portion yang untuk sekali masak, letak dalam plastik dan frozen kan lah. So senang lah kita nak masak tu. So kita tak payah nak defrost semua. So kita just ambil yang kita nak masak lah. Okay, so bila yang frozen ni semua dia dah susun, okay, dah tak ada lagi bahan frozen, kita ambil dia punya padding tadi, kita boleh masukkan dan rapatkan lah. So benda ni dia bagus, dia akan tutup bahagian dalam ni dengan rapat, so supaya ais tu dapat bertahan dengan lebih lama. Yang tadi kita dah masukkan yang makanan yang beku lah, so bahagian bawah ni lebih kurang macam kita punya freezer lah. So kita nak dia kekal, kalau boleh dia kekal beku ke tahap yang lama lah. Okay. So lagi satu tips, contohnya kalau malam ni korang nak masak ayam ataupun masak apa saja bahan yang korang nak masak malam ni dan di frozen, yang tu korang boleh, kalau korang boleh letak kat bahagian atas lah, sebab kita nak dia bila kita sampai campsite dia dah mula cair sikit lah, dia dah mula lembut, so korang boleh letak kat bahagian atas lah. So yang bahagian bawah ni yang korang akan guna esok ataupun malam esok lah. Okay, atas ni dah kosong, tak ada apa. So kat atas ni kita letak bahan-bahan makanan lain yang dia tak beku tapi kita nak dia kekal sejuk lah, dia kekal fresh. Contohnya macam bawang ataupun sayur-sayuran atau buah-buahan. Okay, macam nasi ni. Okay, nasi ni kita orang dah masak siap. Kita orang nak dia kekal suhu yang sejuk, so kita boleh letak dalam ni lah. So kita susun elok-elok. Okay, lagi contoh macam air ni lah, air berperisa yang nak dia sejuk boleh letak dalam ni. Kita susun kemas-kemas supaya dia boleh masuk semua lah. Okay. So cara susunan ni pun penting jugalah supaya kita boleh masukkan semua makanan dalam ni lah. Okay, air susu, air kotak. Okay, korang susun. Okay, bila semua barang kita dah letak dalam, so kita boleh tutup lah. Tutup, so ada ice pack lah atas ni. So dia akan buatkan bahagian atas ni dia macam chiller lah. Okay, supaya dia kekal sejuk. Kita adjust sikit. Lepas tu kita kena tutup rapat. So settle. Okay, so tadi semua sebenarnya barang makanan saya dah simpan dalam cooler bag ni. So far dengan cara yang saya buat ni, dia boleh bertahan at least trip untuk 2 hari, untuk trip 3 hari 2 malam lah. So bila hari yang ketiga tu, ais tu dia dah mula cair tapi kat bawah ni masih lagi sejuk lah. Okay, lepas tu sedikit tips lah, macam saya cakap tadi, kalau korang nak susun ni, korang kena plan lah, korang kena ikut korang punya, macam saya pernah buat share sebelum ni lah. So korang buat list dulu korang nak makan apa. So susunan ni pun korang boleh ikut korang punya menu lah. Okay. Contohnya mana yang last kali kita nak masak, kita letak bahagian paling bawah. Mana yang kita nak masak dengan yang awal, kita letak bahagian atas lah, supaya masa kita ambil tu dia tak berterabur kat dalam. Okay, lagi satu, kalau kita nak ambil barang ni, kita kena ambil segera lah. Contohnya kalau kita nak ambil beberapa barang, kita ambil sekali jalan lah. Jangan ambil satu, lepas tu kita tutup dan ambil lagi barang lain. Maksudnya jangan kerap buka lah. So bila nak ambil sekali beberapa barang yang kita nak guna. Dan kalau boleh, dia punya zip ni kena siap-siap tutup. Especially kalau anak-anak, kalau dia nak ambil makanan diorang, pastikan diorang tutup rapat lah, supaya dia punya kesejukan dia ni, dia punya haba daripada luar dia tak masuk ke dalam. Okay, tu je lah sedikit tips cara macam mana korang nak simpan makanan dalam cooler bag ataupun cooler box. So overall kalau guna mana-mana cooler bag atau cooler box pun sebenarnya lebih kurang je. So sebenarnya ni ada lebih kurang cara kita orang lah, berdasarkan pengalaman kita orang. Kalau korang ada cara lain, korang ada tips lain, korang boleh share dekat komen. Okay, itu sajalah video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.